Salam sejahtera kepada Puan Rohaiza dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan aspirasi Hala 7, memartabat jiwa pendidik, menjana kualiti guru. Nama saya Wong Wei Chi. Nama saya Kuki Ing. Nama saya Adeline Tan. Aspirasi dan Hala 7 pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membangunkan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan berkualiti supaya dapat melahirkan modal insan bertaraf dunia. Dalam PPPM telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Yang pertama, akses; kedua, kualiti; ketiga, equity; keempat, perpaduan; dan kelima, kecekapan. Akses. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Bagi memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum, atau agama. Semua pihak juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat tertinggi dan tidak berlaku keciciran. Implikasi kepada guru ialah guru dapat menggunakan kaedah yang sesuai untuk menentukan cara setiap pelajar belajar. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan platform Google Classroom sebagai medium untuk memberi nota dan tugasan supaya dapat mengawal pembelajaran pelajar. Selain itu, guru boleh menggunakan platform Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams untuk mengadakan kelas secara atas talian. Di samping itu, guru boleh menyediakan modul pembelajaran kepada pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan sukar mendapatkan talian internet supaya dapat memantau perkembangan pelajar. Hal ini menunjukkan pelajar diberi peluang untuk belajar walaupun terdapat beberapa halangan. Kualiti. Kementerian berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) dalam tempoh 15 tahun. Hal ini dapat membolehkan pelajar berpeluang untuk mendapatkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Implikasi kepada guru ialah guru dapat mengadakan pengajaran yang efektif. Guru perlulah menggunakan pelbagai aplikasi dan permainan dalam talian berkaitan pendidikan seperti PowerPoint, Kahoot, Quizizz dan tayangan video semasa proses pengajaran untuk menarik minat dan perhatian pelajar dalam proses pembelajaran kerana mereka berasa seronok dan tidak bosan. Dengan ini, pelajar mendapat input yang lebih efektif di samping pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu, guru juga perlu bijak dalam merancang aktiviti untuk pelajar. Perancangan pengajaran Clark dan Cutler 1990 menyatakan bahawa keberkesanan pengajaran bergantung kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses serta objektif pembelajaran. Equity.
Kementerian berhasrat untuk mewujudkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian menjelang tahun 2020. Dengan ini, semua pelajar berpeluang untuk menerima pendidikan terbaik tanpa mengira latar belakang, status sosioekonomi dan kedudukan sosial. Dengan ini, implikasi kepada guru ialah guru mengamalkan kemahiran profesional. Guru mestilah bersikap adil dan memberikan layanan sama rata kepada pelajar tanpa mengira identiti atau latar belakang mereka. Sebagai contoh, guru menyediakan modul pembelajaran kepada pelajar yang kurang berkemampuan, pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan mempunyai masalah pencapaian internet. Hal ini menunjukkan pelajar mendapat peluang pendidikan yang efektif walaupun ada yang dipisahkan dengan bandar dan luar bandar. Perpaduan. Kementerian berhasrat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan kaya dengan pelbagai keunikan. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Implikasi kepada guru ialah guru menjadi role model yang baik kepada pelajar. Guru perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada pelajar dalam menerima, memahami dan menghormati orang lain. Misalnya, guru sering mengajar murid tentang kepentingan perpaduan kaum dengan memberikan tontonan video ataupun menggalakkan murid terlibat dalam aktiviti yang dapat memupuk perpaduan kaum seperti gotong royong, hari sukan, hari kantin dan sebagainya. Selain itu, guru juga tidak menghina pelajar yang tidak mampu membeli telefon pintar atau komputer riba untuk menyiapkan tugasan dan menghadiri kelas secara atas talian. Sebaliknya, memberi sokongan dan memahami keadaan mereka. Adeline, apakah aktiviti yang pernah kamu libat untuk memupuk perpaduan kaum? Saya bekerja sama dengan jiran yang berbangsa Melayu dan India untuk membersihkan kawasan perumahan. Ini seperti gotong dapat untuk perpaduan kaum. Seterusnya saya juga menyertai hari sukan bersama dengan ahli kumpulan saya menghias kemah. Hal ini dapat memupuk perpaduan kaum. Bagusnya Adeline, terima kasih. Akhir sekali, kecekapan. Kementerian berhasrat untuk mewujudkan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Dengan ini, guru perlulah menggunakan peruntukan yang telah diberi oleh kerajaan supaya dapat memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran agar pelajar mendapat input yang positif serta berkesan. Implikasi kepada guru ialah guru dapat menggunakan bahan dan kemudahan pembelajaran dengan cekap dan berkesan. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan peranti elektronik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, seperti laptop, tablet, capaian internet yang laju, serta platform dalam talian bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dapat memastikan pelajar dapat belajar dan mencapai objektif yang ditetapkan dengan lebih cepat serta berkesan.
Kesimpulannya, aspirasi sistem pendidikan memberikan implikasi yang positif kepada guru berjiwa pendidik. Hal ini dikatakan demikian kerana aspirasi tersebut dapat melahirkan modal insan guru yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang bakti kepada negara. Selain itu, guru dapat mencapai objektif sesuatu mata pelajaran yang diajar. Di samping itu, guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan sasiah dapat dibentuk. Tambahan pula, aspirasi tersebut menjadi hala tuju kepada para guru untuk menjadi guru yang mempunyai ciri-ciri guru cemerlang sepanjang perkhidmatan. Dengan ini, pelajar dapat menerima pendidikan yang sempurna dan baik. Apakah aspirasi dan hala tuju pendidikan yang kamu mahu? Berikan alasan. Pada pendapat saya, aspirasi dan hala tuju penting ialah menggunakan penggunaan ICT dan teknologi untuk mengajar murid-murid. Saya akan menggunakan peralatan ICT dan teknologi seperti komputer riba dan perizinan aplikasi seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mengajar murid-murid. Hal ini disebabkan kerana penggunaan ICT dalam pengajaran membolehkan murid-murid tidak bosan semasa pengajaran kelas dan memotivasikan untuk mendengar kelas yang saya ajar. Cara pengajaran ini juga membolehkan pelajar untuk mengakses maklumat yang suka diperolehi. Terima kasih, Ku. Selain itu, guru berjiwa pendidik. Apa itu guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik bermaksud guru-guru yang kompeten dalam semua aspek dan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemuda cara iaitu PDBC. Guru juga memberi tunjuk ajar dengan kasih sayang kepada murid-murid. Guru-guru juga haruslah bertindak dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, guru juga hendaklah menjadi suri teladan untuk melahirkan pelajar yang unggul. Siasat guru cemerlang. Siasat atau personality merupakan satu konsep yang menggambarkan kepribadian seseorang individu dalam konteks pengguruan. Ciri-ciri personality yang positif yang perlu ada pada seseorang guru seperti baik, sesuai, berkesan, serta mulia. Guru haruslah memiliki jati diri yang jitu untuk menzahirkan akhlak mulia bagi menjadi contoh kepada anak didik mereka. Guru yang berjiwa mampu membimbing murid untuk melahirkan insan berkualiti dan bergantung kepada kualiti insan guru sendiri. Guru perlulah mempunyai ciri-ciri kualiti peribadi yang mencerminkan kecemerlangan sebagai guru pendidik. Ciri-ciri siasat guru cemerlang. Satunya ialah konsep kendiri positif, percaya yang yakin terhadap keupayaan diri sendiri. Keduanya ialah mempunyai minat yang baik, tidak terlalu sensitif. Selain itu, bertanggungjawab dan amanah. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, amanah dalam tugas, menepati masa, bersikap terbuka, memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat murid. Tidak merasakan diri mereka mempunyai kuasa otoriti. Penampilan, mematuhi etika berpakaian yang disarankan oleh kementerian. Berakad muda, mempunyai integriti yang tinggi, mempamerkan sikap yang sabar, adil, berbudi bahasa, dan berdisiplin. Berpegang teguh pada ajaran agama. Dedikasi, bersedia menerima tugas tanpa alasan, ikhlas dan sabar ketika mengajar, sanggup berkorban masa, tenaga, dan wang demi komitmen. Penyayang, bersedia menjaga kebajikan murid, tidak bilik kasih, prihatin, dan mengambil berat mengenai masalah murid-murid. Keterampilan, menggunakan berbagai strategi pembelajaran, menggunakan kemahiran pedagogi. Etika berguruan, etika membahas berkenaan apa yang baik untuk individu dan masyarakat. Guru yang bertanggungjawab mengutamakan murid sama ada di dalam bilik belajar maupun di luar bilik. Guru haruslah ikhlas tanpa menerima atau mengharapkan balasan daripada ibu bapa
menghubungi masyarakat. Guru memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang mempunyai berbeza latar belakang dan kaum yang mempunyai kepercayaan dan kebudayaan. Guru bekerja sama dengan rakan sejawat dalam mendidik serta membimbing murid dalam merealisasikan maklumat pendidik negara. Etika penguruan ialah tata susila kod etika profesional guru Malaysia. Terdapat 4 tata susila kod etika profesional guru Malaysia. Satunya ialah tanggungjawab terhadap murid. Guru mengambil tindakan yang adil terhadap semua murid tanpa mengira kaum dan melakukan. Guru juga harus menghormati hak murid-murid, membentuk akhlak mulia dan jati pada murid-murid, ikhlas semasa membimbing murid. Kedua ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru tidak menjanggui tanggungjawab ibu bapa. Berusaha menjalin hubungan baik dengan ibu bapa, menyalurkan maklumat berkaitan murid-murid kepada ibu bapa. Guru juga haruslah menyimpan maklumat peribadi murid dan ibu bapa dengan baik. Ketiga ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru harus memupuk sikap dan nilai taat setia, bertanggungjawab dan berguna dalam diri murid-murid. Menghormati masyarakat setempat, mengamalkan 3 laku baik yang diterima oleh masyarakat. Keempat ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Bekerja sama dengan rakan sejawat dalam membimbing dan mendidik murid-murid. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sejajar dengan perkembangan dunia semasa. Implikasi terhadap guru pendidik. Bahagian 1. Pengurusan dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan untuk mencapai maklumat dan objektif dan yang ditetapkan. Kebijaksanaan dan penelitian guru dalam perancangan, pengawalan, pendidik, bimbingan, dorongan dan penilaian untuk mencapai kecakapan dan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu bersungguh-sungguh mengembangkan potensi dan pencapaian murid menerusi cara berfikir, nilai, dan kelakuan murid yang perlu tahap optimum secara berterusan. Bahagian 2. Perkembangan pembangunan profesionalisme. Guru haruslah melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa membaharui pengetahuan supaya dapat mengajar murid-murid dengan lebih baik. Guru juga haruslah meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru juga harus berani menerapkan berbagai cabang ilmu bagi mempelbagaikan keadaan dan teknik pengajaran berkesan untuk melaksanakan kemahiran pedagogi yang holistik dalam pengajaran. Guru menambah baik amalan profesional secara berterusan. Guru mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Bahagian 3. Kemahiran teknologi. Guru haruslah menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran, pembelajaran, serta teknologi dalam membentuk inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru haruslah mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja orang profesional dalam masyarakat global dan digital termasuk kemahiran dalam sistem TMK bagi menyokong kerajaan dan inovasi murid. Guru juga haruslah menggabung alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Bahagian 4. Menjadi suri teladan. Guru menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti hasrat PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Hasrat tersebut telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Guru harus berusaha menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran aktiviti kurikulum dan aspek pembangunan siasat murid. Bahagian 5. Mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk memartabatkan berbagai aspek pendidikan, berfikir aras, dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru seharuslah terlebih dahulu mencapai standar tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid dengan hasrat PPPM supaya murid dapat bersaing di arena antarabangsa. Rom, apakah jenis guru yang anda ingin menjadi pada masa hadapan?
Saya ingin menjadi seorang guru yang penyayang, bertanggung jawab dan disukai oleh murid-murid. Walaupun saya guru sejarah, namun saya juga berminat untuk menjadi guru kaunseling supaya dapat membimbing pelajar ke jalan yang selamat dan betul. Terima kasih, Wong. Kumpulan kami telah mencari seorang guru cemerlang. Pengenalan beliau. Nama beliau ialah Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib. Sebagai pengenalan, beliau merupakan penerima anugerah Guru Inspirasi Kebangsaan pada tahun 2020. Beliau adalah seorang guru kimia yang aktif terlibat dalam menginspirasi pelajar untuk mencintai sains. Mari kita sama-sama lihat latar belakang pendidikan beliau. Beliau mendapat pendidikan awal di SK Datuk Ahmad Musa dan SMK Agama Arau. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam bidang sains kimia di Universiti Sains Malaysia sebelum menimba pengalaman sebagai guru sains dan kimia di SMK Luar Bandar 1 Sibu Sarawak selama 8 tahun. Dari aspek pensijilan beliau, Cikgu Nur Helmi merupakan Microsoft Innovative Educator Master Trainer dan Microsoft Innovative Educator Expert. Dari aspek sumbangan beliau, Cikgu Nur Helmi merupakan guru pertama negara dijemput mengikuti kursus guru antarabangsa latihan High School Teacher Program 2019 di Pusat Penyelidikan Nuklear Eropah di Geneva, Switzerland pada 7 hingga 20 Julai 2019. Beliau juga mengikuti program pertukaran guru Malaysia ke Korea, Daegu Girls Commercial High School, anjuran UNESCO pada tahun 2015. Sumbangan yang ketiga ialah beliau menyertai program guru angkasa antarabangsa bersama NASA di US Space and Rocket Center, Amerika Syarikat pada September 2018 penganjuran Honeywell Educator Space Academy. Sumbangan yang keempat ialah beliau mewakili Malaysia untuk pembentangan amalan terbaik di seminar SEM 2016 di Seoul, Korea. Seterusnya, anugerah Cikgu Nur Helmi. Yang pertama sekali, Cikgu Nur Helmi menjadi ikon guru sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM Malaysia pada tahun 2017. Anugerah yang kedua ialah beliau berjaya dinobatkan sebagai Malaysia Best Science Teacher oleh South Asian Minister Education Organisation bagi anugerah Ki Hajar Dewantara 2018 di Bali, Indonesia. Anugerah yang ketiga ialah beliau dipilih Naib Johan Adiwira 21 pertandingan kempen guru pembelajaran abad ke-21 anjuran Kementerian Pendidikan menerusi unit pelaksanaan prestasi pendidikan PADU. Anugerah yang keempat ialah beliau pernah disenaraikan sebagai 50 guru terbaik dunia anjuran Lucky Foundation. Apa itu anugerah guru Adiwira pembelajaran abad ke-21? Anugerah ini merupakan pujian berkenaan diberikan kepada guru tersebut telah berjaya menerapkan kemahiran kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritis serta menerapkan nilai etika dalam pengajaran dan pengupacaraan PDPC pembelajaran abad ke-21 kepada murid-murid. Ini merupakan gambar Cikgu Nur Helmi menjadi ikon guru sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik Malaysia pada tahun 2017. Okey, Wong, sila senaraikan dua sumbangan Cikgu Nur Helmi.
Sumbangan Cikgu Nur Helmi yang pertama ialah mewakili Malaysia untuk pembentangan amalan terbaik di seminar SSAEM 2016 di Seoul, Korea. Sumbangan yang kedua ialah beliau mengikuti program pertukaran guru Malaysia ke Korea, Daegu Girls Commercial High School, anjuran UNESCO pada tahun 2015. Terima kasih Wong, jawapan kamu tepat sekali. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat pengalaman Cikgu Nur Helmi. Selaras dengan kemajuan teknologi komunikasi dan galakan yang diberikan kerajaan untuk mengaplikasi sistem pembelajaran dalam talian, Cikgu Helmi turut mendigitalkan para pelajarnya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Beliau menangani kesejahteraan mental dan emosi para pelajar kerana mereka turut terkesan dengan PKP. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang berlatar belakang susah yang mana ibu bapa mereka kehilangan punca pendapatan kerana tidak dapat bekerja dan semua faktor perlu diambil kira. Sebagai guru sains, beliau aktif membuat perkongsian amalan terbaik bilik darjah menerusi blognya. Selain melakukan lebih 200 siri ceramah dan bengkel di seluruh negara bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru. Disebabkan minat mendalam dalam bidang sains, beliau beberapa kali mencipta inovasi termasuk yang dinamakan MiGenex, iaitu papan untuk membantu mengajar bagi topik pewarisan genetik. Pada 2013, beliau menggunakan strategi Flip Classroom, iaitu pengajaran menerusi video sehari sebelum kelas. Sukatan pelajaran yang berlangsung pada hari ini sudah dilakukan sehari sebelum dan murid boleh melihat eksperimen dilakukan oleh beliau menerusi video sama ada ketika berada di rumah atau di mana-mana sahaja. Murid mampu dilatih dengan kemahiran berfikir dan menggunakan kreativiti sendiri untuk menyelesaikan masalah daripada dapatan eksperimen. Okey, cool. Jika anda seorang guru, apakah yang akan anda lakukan jika anda ingin berkongsi ilmu atau pengalaman anda dengan rakan sekerja serta perasaan anda setelah berbuat demikian? Saya akan mencontohi Cikgu Helmi berkongsi ilmu pengetahuan serta pengalaman saya melalui platform blog saya. Saya akan berasa gembira kerana dapat membantu rakan sekerja saya. Terima kasihku, jawapan kamu betul. Sekian sahaja, terima kasih.